Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang bagi manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal ataukah haram. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kuat dengar. Kena pegang. Dekat sikit lah. Tak apa dengar. Ini letak atas ni. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam masjid ini membicarakan soal apa yang membuat kita hidup dengan tenang, gembira dan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, iaitu perbincangan dalam kitab La Tahzan, jangan bersedih. Dan kita telah masuk ke dalam perkara yang ke-26. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang ke-26, tentu pada perkara yang ke-26 pada muka surat 80, buku kecil ni, muka surat 80, iaitu jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati. Jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati. Ada kelompok manusia merasakan kegundahan dalam diri mereka seolah-olah diri mereka terlibat dalam perang dunia, padahal mereka sedang berada di tempat tidur. Tatkala peperangan itu selesai, yang mereka perolehi hanya luka di dalam perut mereka, tekanan darah tinggi dan juga kencing manis. Manusia ni hidup sengsara sungguh, duk fikir banyak masalah, sehingga apabila dia berpenat lelah dalam masalahnya, yang akhirnya dia dapat bukanlah kemenangan dalam hidup, tetapi hanyalah penyakit-penyakit yang datang pada diri dia sendiri. Pasal apa? Duk fikir banyak masalah, seolah-olah kita bersendirian dalam hidup kita. Tak ada orang yang nak tolong kita. Walhal sebelum ni kita dah bicarakan bahawa Allah adalah Tuhan sebaik-baik penolong. Di mana saja kita berada, apa jua masalah yang kita hadapi, maka Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Allah pasti membantu orang-orang yang dikasihinya. Kerana itu keimanan kita bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maka kenapa setiap masalah dalam hidup kita menyebabkan kita gundah gulana? Jangan masukkan setiap peristiwa ke dalam hati, dikata. Mereka selalu merasa terlibat dengan semua peristiwa hidup yang terus berlangsung. Mereka marah hanya kerana naiknya harga barang. Memang kita marah pun, dah. Bukan kita tak marah, marah juga. Tapi jangan itu yang menjadi keutamaan kita. Gusar kerana hujan tidak segera turun, dan kelam kabut tidak keruan kerana turunnya nilai mata wang. Mereka selalu berada dalam kegelisahan dan kesedihan yang tidak berkesudahan. Ada juga memang ada orang jenis begini. Tak boleh tengok masalah orang lain pun kira masalah dia.
Nah, baru ni saya masuk kelas mengajar dalam kelas. Seorang pelajar kecil perempuan, ada 3 orang sahabat dia tak bawa buku dalam kelas. Saya panggil dari depan, ambil pembaris yang lembek tu. Nah, pembaris yang lembek tu budak darjah 2 tu. Ambil pembaris lembek, tak ada tapak tangan tu. Tak nak ustaz, takut ustaz. Tak apalah, saya pun pukul lah sini atas ni. Dia tak nak bagi tangan, pukul sini. Pukul pembaris lembek tu macam mana? Bukan pembaris besi, plastik lembek tu. Ada seorang member, seorang lagi tu, dia tengok kawan ni kena pukul, dia tak kena pukul, dia pula menangis. Orang kena pukul tak menangis, yang tak kena pukul ni menangis. Pasal apa? Dia kira masalah orang tu masalah dia. Hatinya baik, alhamdulillah, hatinya baik. Tapi kalau kita berpanjangan dalam masalah itu, menyebabkan kita senantiasa sedih. Memang masalah orang kita kena fikir, tapi jangan sampai melibatkan kita sengsara dalam hidup, menyebabkan kita ni hilang panduan atau pedoman dalam hidup kita. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Surah Al-Munafiqun ayat keempat. Nasihat saya untuk anda, kata Syekh A'id Al-Qarni, janganlah meletakkan bola dunia di atas kepala anda. Biarkanlah semua peristiwa itu terjadi, jangan disimpan di dalam benak anda. Orang yang memiliki hati seperti bunga karang akan menyerap semua isu dan berita bohong yang berkembang, padahal semuanya itu hanya akan membuat perasaan menjadi semakin tidak tenteram dan cepat termakan dan larut dengan pembohongan. Sikap ini akan mempengaruhi rutin dan aktiviti harian anda dalam mencari nafkah, yang pada akhirnya akan mengganggu kegiatan anda yang lainnya. Hati seperti ini layaknya seekor gajah yang akan membahayakan pemiliknya dan menghancurkan lingkungan sekitar. Hati yang bersifat begini senantiasa hidup dalam masalah akan merosakkan orang yang memilikinya. Mereka yang telah menjiwai maksud kebenaran akan sentiasa menambah pelajaran hidup dan nasihat bagi hati untuk memperkuatkan keimanan. Sebaliknya, orang yang tidak menjiwai maksud kebenaran hanya akan menambah goncangan ketakutan bagi diri mereka sendiri. Sebesar mana pun keberanian seseorang dalam menghadapi dugaan, semua itu tidak akan memberi manfaat tanpa diiringi dengan keimanan yang kukuh. Seorang pemberani yang sejati adalah orang yang memiliki daya tahan yang tinggi, tabah menghadapi, mempunyai keyakinan yang kuat, tenang dan berlapang dada dalam menghadapi dugaan. Sedangkan seorang yang pengecut justru akan menyembelih dirinya berulang kali setiap hari dengan pedang ketidakpastian, kebohongan, khayalan dan juga mimpi. Jadi apa yang dia nak sebut dalam masalah ini, dalam perkara ini, setiap masalah dalam hidup jangan disimpan dalam hati. Dalam masa yang sama, ubat kepada masalah ini ialah kita hanya fikirkan apa yang meningkatkan kekuatan iman. Jangan fikir soal penyakit, fikir soal ubatnya. Masalah ni adalah satu perkara yang sering mendatang dalam hidup kita, yang mana ubatnya ialah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ada iman yang sahih, maka iman ini akan menjadi ubat kepada banyak penyakit dalam hidupnya. Kenapa Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, diletakkan di tengah terik mentari, batu di atas dadanya dalam kepanasan, dia tidak merasakan keperitan nak dibandingkan dengan lafaz la ilaha illallah ataupun ahadun ahad, kerana iman yang ada dalam hatinya. Sebab tu kita berdoa kepada Allah, minta keyakinan. Minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Minta kepada Allah keyakinan yang menjadikan musibah-musibah dalam dunia ni menjadi ringan disebabkan akidah yang ada. Disebabkan akidah yang ada dalam hidup kita, tawakal kita, redha kita dengan takdir Allah, semua ni menyebabkan hati kita menjadi tenang. Jadi fikirkan tentang ubat, jangan fikirkan tentang penyakit. Kadang-kadang kita ni kalau fikir soal penyakit, yang tak sakit pun jadi sakit. Nah, kalau fikir kita, kadang-kadang salah mesin, letak mesin tekanan darah, nah,
tes darah, Allah, darah tinggi. Kita yang tak sakit tu tiba-tiba demam. Cek sekali lagi, rupa-rupanya mesin punah, mesin rosak. Tapi oleh kerana kita tengok pada penyakit, kita jadi sakit. Betul? Orang mari ke rumah kita letih. Yalah, kita letih tak sakit, tak demam sangat letih. Mari sore jamuh dahi. Mari dua jamuh dahi. Mari ketiga jamuh dahi. Demam ni. Hak tak demam jadi demam. Pasal apa? Kita fikir soal penyakit. Begitulah dalam masalah dunia, masalah kehidupan kita. Fikirkan tentang ubatnya. Fikirkan tentang iman. Fikirkan tentang ibadah. Maka kita akan hilang segala masalah, keberatan dalam hidup, hilang bersama kemanisan iman. Iman datang menyebabkan semua masalah kita menjadi ringan. Jika anda menginginkan sebuah kehidupan yang tenang, tidak bergoncang oleh badai kehidupan, maka hadapilah semua permasalahan dengan keberanian dan ketabahan. Dengan keberanian dan ketabahan, tidak akan ada sesuatu yang membuat diri anda gentar menghadapi orang yang tidak mempunyai keyakinan sama sekali. Jangan terpancing dengan tipu daya yang mereka perbuat. Jadilah seperti besi yang kukuh menghadapi pelbagai peristiwa, kuat menghadapi angin krisis, tegas melawan badai. Sungguh kasihan mereka yang memiliki hati yang lemah. Betapa berat goncangan hidup yang menimpa mereka berkali-kali dalam setiap harinya. Firman Allah yang bermaksud, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba, paling tamak kepada kehidupan dunia. Sedangkan orang-orang yang memiliki hati yang kuat akan sentiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan sentiasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara yang ke-26, bahawa dalam hidup masalah memang akan datang, tapi kita fokus tentang kehidupan beribadah dan iman kita kepada Allah, kerana itulah jalan penyelesaiannya. Perkara yang ke-27. Lama dah kita baca kitab ni, kecil tak habis-habis kita. Perkara yang ke-27. Jangan sampai masalah kecil menghancurkan hidup anda. Ramai di kalangan manusia yang bersedih hanya kerana perkara-perkara kecil yang tidak bererti. Di dalam hidup dia ada fiqhul awlawiyat, benda yang paling utama dalam hidup. Benda yang paling utama dalam hidup itu yang menjadi keutamaan kita. Masalah-masalah kecil maka janganlah diletakkan atau jangan terlalu difikirkan. Ambil contoh kereta. Contoh, ada orang bila kereta dia kena calar sikit je, masalah besar dalam hidup. Walhal kereta dia boleh bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kereta dia tercalak kena satu duri, calak Allah, perkara besar dalam hidup. Tapi anak di rumah, akidahnya tercalar, imannya tercalar, akhlaknya tercalar, dia tak kisah. Di mana keutamaan dalam hidup? Kita ada aulawiyat. Apa yang utama, dahulukan yang utama. Jadi yang kecil jangan sampai yang kecil-kecil ni menghancurkan hidup anda. Orang-orang munafik, contohnya orang-orang munafik, mereka ni sangat rendah nilai hidupnya. Kenapa? Kerana apa yang ada di benak mereka hanya memikirkan soal perkara yang remeh-temeh. Contoh, dalam surah At-Taubah ayat 81 bermaksud, bila diajak kepada perang, mereka berkata, janganlah kamu sekalian berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Halangan mereka untuk perang hanyalah panas yang terik. Dia fikir masalah panas, sedangkan utamanya berperang. Mereka apabila diajak berperang, mereka kata lagi, berikanlah kami izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Biarlah saya begini, tak perlu saya ke sana. Biar saya tak pergi berperang, saya lebih suka hidup begini. Apa keutamaan dalam hidup? Berjihad di jalan Allah. Nak fikir panas terik, Allah, sikit baru ujian, kita dah surrender dah. Lalu apa dikatakan oleh mereka lagi? Surah Al-Ahzab ayat 13. Dia kata, inna buyutana aurah, rumah-rumah kami terbuka, tak ada penjaga. Kalau kami tinggal berperang, siapa nak jaga rumah kami?
Masalah-masalah yang difikirkan mereka ialah bersifat masalah keduniaan yang kecil, sedangkan ada lagi perkara yang lebih besar yang perlu difikirkan. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa ma hiya bi'aurah, mana rumah dia, rumah tak terbuka pun. Lalu mereka katakan lagi sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 52, kami yang bermaksud kami takut akan mendapat bencana, kami takut akan mendapat bencana. Dan ada yang mengatakan bahawa Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Surah Al-Ahzab ayat 12. Semua ni alasan-alasan yang diberikan oleh golongan munafik apabila diajak berperang di jalan Allah. Mereka tak nampak apa yang ada di sisi Allah, tetapi mereka nampak apa yang ada pada kehidupan mereka. Syurga yang indah disia-siakan, kebun yang hina dipuja-pujakan, syurga yang mewah dilupakan, tetapi kenikmatan yang sementara dikejar dan diutamakan. Kasihan mereka, mereka adalah orang yang dikalahkan dan jiwa mereka akhirnya sengsara. Hidup mereka kadang-kadang hidup orang-orang yang disebut orang munafik dalam Al-Quran. Hidup mereka hanya terbatas pada soal perut, pinggan yang penuh dengan makanan, rumah dan istana. Mereka tidak mahu mengarahkan pandangan mereka ke atas, memandang langit yang dapat menjadi perbandingan hidup di dunia, memandang langit yang dapat menjadi perbandingan hidup di dunia. Selamanya mereka tidak akan melihat bintang-bintang kemuliaan di langit sana. Mereka mementingkan sesuatu yang hanya terbatas pada pengetahuan mereka, seperti soal kenderaan, soal pakaian, soal kasut dan soal makanan. Apakah ini keutamaan dalam hidup kita sebagai seorang Muslim? Cuba lihat Nabi SAW. Baginda adalah Nabi yang teragung, kekasih yang terulung. Bagaimana kehidupan Rasulullah pada soal keduniaannya? Bagaimana rumah baginda? Bagaimana kenderaan baginda? Bagaimana makan dan minum baginda? Bagaimana soal pakaian baginda? Sekiranya inilah keutamaan dalam kehidupan manusia, nescaya Allah akan memberikan kemewahan kepada Rasulullah dalam perkara ini, kerana baginda adalah Rasul kekasih Allah. Tetapi Allah menjadikan kekasihnya hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kepayahan. Kenapa? Kerana perkara itu bukan keutamaan dalam hidup seorang manusia. Cuba perhatikan perjalanan hidup sebahagian manusia. Anda melihat kadang-kadang mereka pagi dan petang dalam keadaan sedih. Terkadang kesedihan mereka hanya disebabkan berselisih dengan isteri, anak atau kerabat dekatnya. Setiap pagi dan petang ada sahaja terdengar kata-kata yang tidak enak dan terlihat sikap yang tidak menyenangkan. Ada je masalah dalam hidup. Ini semua pada dasarnya memang merupakan musibah yang besar bagi manusia seperti itu. Kebanyakan aktiviti yang mereka lakukan tidak berdasarkan motivasi dan niat yang agung. Waktu yang mereka habiskan sama sekali tidak berorientasi pada kepentingan yang mulia. Masalah jadi hidup kita yang kecil-kecil pun duk fikir masalah, sedangkan soal utama dalam hidup kita biarkan berlalu begitu saja. Ada pepatah mengatakan, jika air telah keluar dari bejana, pasti udara akan masuk mengisinya. Ni, kalau kurang air ni separuh, pasti yang separuh lagi akan masuk udara padanya. Setiap yang hilang pasti berganti, walaupun bukan dengan perkara yang sama. Harta yang hilang pasti berganti. Mungkin bukan berganti dengan harta, tapi berganti dengan kesihatan. Mungkin berganti dengan ketenangan. Mungkin berganti dengan kejayaan anak-anak. Mungkin masalah kita pada kecurian, tetapi ada gantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah mengatakan air yang kurang dalam bekas pasti diisi oleh udara. Maksudnya, setiap yang datang menimpa hidup manusia
akan ada yang gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka renungkanlah kembali hal-hal yang selama ini telah anda pentingkan dalam hidup anda, atau yang telah membuat anda resah setiap saat. Benarkah semua itu layak memperolehi perhatian dan bahagian yang besar, demikian besar dalam hidup anda? Maka mengapa anda rela mengorbankan fikiran, darah daging, ketenteraman, waktu hanya untuk persoalan yang remeh-temeh, yang remeh-temeh? Kadang-kadang macam kita kata isu kereta kenderaan, ada orang menghabiskan wang, masa, fikiran hanya untuk memperindahkan kereta dia. Khususnya golongan lelaki lah, ibu-ibu mungkin tak ada masalah sangat. Dia masalah di rumah dia, langsir nak kena berganti tiap tahun contohnya. Nah, sofa nak kena sofa baru. Soal-soal yang begitu. Tapi kepentingan yang lebih besar tak abaikan. Bagaimana akhlak pendidikan dalam rumah kita, bagaimana contoh dalam kehidupan kita. Ini soal yang penting dalam hidup. Utamakan yang utama, dan yang selebihnya akan jadi ringan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, komitmen para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berada di bawah naungan Islam diwujudkan dalam bentuk bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang menjadi sebab mereka selalu mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan dalam hidup mereka, yang penting mereka mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dalam kita sehari dua ni. Ramai manusia sibuk memperkatakan soal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia mendakwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga begitu, berselawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali jumpa, setiap kali dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keutamaan bagaimana yang dilihat oleh para sahabat? Mereka sangat menginginkan untuk berada berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan bekalan dan sara hidup sewaktu di Madinah. Menumpang di masjid Rasulullah, makan dari belas ihsan manusia. Tetapi apabila mereka berada bersama Rasulullah, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi aman. Apabila mereka mendapat cahaya limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka menjadi tenang walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa dalam hidup mereka. Sahabat Rasulullah meninggalkan hartanya, meninggalkan kaum kerabatnya, berhijrah meninggalkan Mekah, nak pergi ke Madinah. Kenapa? Kerana Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan perang kepada golongan-golongan yang bukan Ansar, sehingga kaum Ansar cemburu dengan pembahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak kepada orang lain. Lalu kata Nabi, ya Rasulullah, wahai Ansar, apa yang kamu cemburukan? Apa yang kamu dengkikan kepada saudara-saudara kamu? Aku bagikan mereka ratusan ekor unta. Aku bagi kepada mereka banyak daripada harta-harta, dan aku tidak berikan kepada kamu. Tetapi apa yang penting, aku akan kembali bersama kamu, wahai Ansar. Apakah aku lebih rendah nilainya daripada harta rampasan perang ini? Apakah aku lebih murah nilainya daripada harta rampasan perang ini? Mereka tidak menerima. Mereka menangis, rela tidak menerima harta rampasan perang,
hanya kerana mereka nak berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jiwa kecintaan para sahabat dalam berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan untuk berada bersama Rasulullah. Kita hari ini mengimpikan apabila kita kata kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimpikan juga untuk bersama Rasulullah. Kalau boleh nak duduk dengan Rasulullah, nak makan dengan Rasulullah, nak berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakan daya kita hidup di zaman yang telah dilalui atau telah melepasi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap sekiranya kita tak dapat itu, sekurang-kurangnya ada kemuliaan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi. Kalau boleh mimpi jumpa Nabi pun, Allahu akbar, indahnya. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Muhammad Hassan dalam satu soal jawab di TV. Tapi Syekh Muhammad Hassan adalah seorang ulama daripada Mesir. Seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Hassan, "Wahai Syekh, bagaimana aku nak bertemu atau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku nak bermimpi dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kalau kita tanya, mesti macam-macam jenis selawat yang diajarkan kepada kita. Tapi dengarkan jawapan Syekh Muhammad Hassan. Dia kata apa? Aku tak jawab kepada kamu dengan jawapan yang tertentu, cuma nak bagi satu cerita. Kata Syekh Muhammad Hassan, bagi satu cerita. Ada seorang lelaki bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, macam mana aku nak mimpi dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia katakan, "Wahai anakku, macam nilah. Malam ni datang rumah aku. Tok guru ni ajak anak murid dia, pelajar dia, mari datang ke rumah. Datang ke rumah, malam ni makan malam di rumah aku bagi jawapan pada kamu. Macam mana nak dapat mimpi jumpa Rasulullah?" Kemudian pelajar tu kata, "Okeylah." Dia malam dapat makan malam free pula, dapat ilmu dua benda dalam satu masa. Okey. Malam tu dia pun pergi rumah syekh dia. Syekh dia kata, "Malam ni makan malam dengan satu syarat, tak boleh minum air." Tak boleh minum air. Tak boleh minum air. Dan syekh dia ni, guru dia ni letak garam banyak dalam makanan. Bila makan makanan masin, tak minum air pula, maka bertambah-tambahlah dahaga dia. Nah, sebab tu kita kalau lemah dalam laut tak boleh minum air. Lagi kita minum air laut, lagi dahaga kita, lagi cepat dia punya kering tubuh kita, sebab garam menyebabkan tubuh jadi kering. Dia makan, "Syekh, nak air?" Tak boleh. Syekh kata, "Tak boleh air." Makan lagi sampai dia kenyang, tapi air tak boleh minum. Sangat-sangat dahaganya dia. Lalu dia tanya Syekh, "Makan dah, bila pula nak bagi jawapan soalan tadi?" Syekh kata, tidur dulu. Besok pagi aku kejut kamu, aku bagi tahu apa jawapannya." Dalam keadaan dahaga tu dia pun tidur. Bangkit pagi esok, Syekh tu kejut dia. Bangkit dari tidur, Syekh tanya tu. Dia kata, "Kamu mimpi apa semalam?" Syekh tanya, "Kamu mimpi apa semalam?" Dia kata, "Aku mimpi tengok air hujan. Lepas daripada hujan, nampak mengalir daripadanya sungai. Daripada sungai itu mengalir sampai jadi lautan yang luas." Syekh tu kata, "Kamu benar. Mimpi kamu juga benar. Dan niat kamu juga benar. Kenapa kamu mimpi air? Dan memang kamu tidur dalam keadaan dahaga, tak mimpi air macam mana? Dan niat kamu memang kalau boleh aku nak minum air. Niat kamu memang nak minum air. Lalu kamu dapat mimpi air yang mencurah-curah. Hujan turun, daripada hujan jadi sungai, kemudian nampak laut tu. Sadaqta. Sebab dahaga kamu terhadap air, dahaga yang bersangatan." Dan begitulah orang yang nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bila kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan kemuncak, dan juga kecintaan itu berdasarkan kecintaan yang benar, maka insya-Allah kamu akan dapat bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa maksud cinta yang benar? Cinta yang benar apa dia? Tidak ada perkara yang boleh menjelaskannya melainkan dua kalimah, tidak ada yang ketiga, iaitu kecintaan yang membuahkan ikutan. Al-mahabbah wal ittiba'. Sayang kepada Nabi, kemudian ikut Nabi. Itulah kecintaan yang sebenar. Kalau sayang kepada Nabi tapi tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan cara cinta yang sebenar. Cinta itu adalah cinta palsu yang berdiri di atas omongan kosong. Kerana orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menghidupkan sunnahnya. Orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang mengamalkan sunnahnya sewaktu dia ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau dalam keadaan manusia di sebelahnya dan di kelilingnya menentangnya. Sebab kecintaan dia membuahkan ikutan teladan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu Syekh Muhammad Hassan kembali menyambung ceritanya. Dia kata, ada seorang pemuda dalam kuliahnya di Mansurah di Mesir. Selepas dia berkuliah, datang depan Syekh. Dia kata, Syekh, aku datang menyampaikan salam ibuku dan dia jemput kamu datang ke rumah. Syekh jawab salam, kemudian Syekh ikut dia ni, pelajar dia ni masuk dalam kampung, pergi kampung. Tengok satu tempat perkampungan miskin. Rumahnya dibina dengan tanah liat. Masuk ke dalam rumah, dilihat seorang ibu tua. Seorang ibu tua terlantar. Umurnya hampir 70 atau sekitar 70-an. Ibu tua ni sakit. Lalu Syekh Muhammad Hassan bertanya kepadanya, wahai ibu, apa sakit ibu? Nanti saya khabarkan kepada doktor yang saya kenal, yang sesuai dengan sakit ibu. Kemudian dia akan datang merawat ibu. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Dia kata, wahai Syekh, araftu da'i wa dawa'i. Makcik tahu apa sakit makcik, makcik juga tahu apa ubatnya. Syekh Muhammad Hassan kata, pelik pula makcik ni. Macam mana dia kata dia tahu sakit dia dan dia tahu ubatnya? Dia kata, kenapa makcik? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tidak datang dalam mimpinya selama 3 malam. Lalu Syekh bertanya kepada dia, makcik kata Rasulullah telah tidak datang selama 3 malam. Apakah maksud makcik sebelum ni dia datang dalam mimpi setiap malam? Dia kata, benar, setiap malam aku mimpi jumpa Rasulullah. Sekiranya aku tidak bertemu dengannya, maka kerinduanku akan memuncak dan aku akan jatuh sakit mengenangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya dia nak bertemu dengan Rasulullah. Lalu Syekh kata, aku lihat makcik ini, lidahnya bukan lagi pada tahun, bukan lagi pada bulan, bukan lagi pada minggu, bukan lagi pada hari, bukan lagi pada jam, tapi pada setiap detik dan masa mulutnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap masa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar kasihnya kepada Rasulullah ialah orang yang banyak berselawat dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh kata di akhir kuliahnya, apakah kita menyangka bahawa, dia kata, ada manusia yang hebat. Hebatnya manusia ialah dia mampu menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
pergi berumrah, ziarah Rasulullah, ziarah maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersolat 2 rakaat dalam masjid Nabi. Tapi ada manusia yang lebih hebat, ialah orang yang diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia kata, apakah kita rasa layak untuk mendapat kelebihan tersebut? Sekiranya mulut kita senantiasa memperkatakan perkataan yang bohong, mulut kita senantiasa memperkatakan perkataan yang buruk, mulut kita senantiasa memperkatakan umpatan dan keji, mata kita memandang perkara-perkara yang haram, pergerakan kita jauh daripada ajaran Islam, sunnah Rasulullah jauh sekali diamalkan, apakah kita menginginkan kelebihan tersebut? Jangan mimpi sekiranya kita belum menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta Rasul hadir dengan 2 perkara yang kita kata. Cinta Rasul ialah pada cinta dan ikutan. Pada cinta dan ikutan. Ada orang bergembira melakukan perayaan dengan sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berhujjah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyambut hari kelahiran baginda berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kamu berpuasa hari Isnin dan juga Khamis? Hari Isnin Nabi kata, aku berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari tersebutlah aku dilahirkan. Lalu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut hari kelahirannya, mengenang hari kelahirannya iaitu pada hari Isnin. Baik, seandainya hujah ini datang kepada kita, kita juga ingin mengatakan bahawa sebagaimana Rasulullah mengenang hari kelahirannya, sambutlah, kenanglah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang. Kenapa Rasulullah bila mengaitkan hari kelahiran dengan berpuasa, lalu kita mengaitkannya dengan berpesta? Kenapa Rasulullah berpuasa pada hari kelahirannya, kita mengadakan jamuan dan kerayian pada hari tersebut? Di mana kasih kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyakkan berselawat, hidupkan sunnah Rasulullah, puasa Isnin dan juga Khamis, banyakkan bersedekah, hidupkan solat-solat sunnah, solat-solat nawafil, hidupkan malam-malam dengan bacaan Al-Quran, hidupkan diri kita dengan amalan-amalan Islam. Inilah bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang sebenar, dan inilah yang menjadikan kita diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang sebenar. Maka itu keutamaan dalam hidup. Bukan lagi masalah kita ni cukup makan, cukup pakai dan sebagainya, atau mewah makan, mewah pakai dan sebagainya. Sebab makcik yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad Hassan, tinggalnya dalam rumah yang terbina dari tanah liat, tetapi kemuliaannya dia bukan menziarahi Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mimpinya. Ini kemuliaan apabila orang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkara yang ke-28, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Perbahasan ini sebenarnya, kata Dr. A'id Al-Qarni, telah saya jelaskan sebelum ini. Namun kali ini saya akan membahaskan secara lebih panjang lebar untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik. Ringkasnya, makna daripada sikap ini adalah bahawa anda harus rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah, baik yang berupa bentuk badan, harta, anak, tempat tinggal ataupun bakat kemampuan. Dan makna inilah yang tersirat dari ayat Al-Quran, dari surah Al-A'raf ayat 144 yang bermaksud, sebab itu berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.
Sebahagian besar ulama salafus salih dan generasi awal umat ini adalah mereka yang terdiri dari orang fakir miskin, tapi mereka adalah orang yang hebat. Fakir tapi hebat, Islamnya mantap, kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat. Setiap kali kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih selawat jangan, tak apa, jangan kurang selawat. Terlebih tak apa. Ustaz tak sebut pun nama Muhammad tadi, tak apa, selawat juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian umat awal, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang fakir miskin. Fakir miskin. Macam mana mereka? Mereka tidak memiliki harta yang banyak, rumah yang indah, kenderaan yang baik, juga pengawal peribadi. Kita tak kata tak penting, kita tak kata haram memilikinya, tetapi kita nak kata bahawa generasi awal banyak yang tidak memilikinya. Janganlah pula kata ustaz tak bagi kita kumpul harta. Tak kata pun begitu. Bukanlah sesuatu yang haram, tetapi kita nak nyatakan bahawa generasi awal Islam tidak memilikinya, tetapi mereka masih lagi menjadi orang yang hebat dalam Islam. Namun demikian, ternyata mereka mampu membuat kehidupan ini jauh lebih bermakna dan membuat diri mereka dan masyarakatnya lebih bahagia. Yang demikian kerana mereka senantiasa memanfaatkan setiap pemberian Allah di jalan yang benar. Dan kerana itu pula umur, waktu, kemampuan atau keterampilan mereka menjadi penuh berkat. Umur tak panjang tapi berkat hidupnya. Harta tak banyak tapi berkat amalnya. Umur tak panjang, kadang-kadang sebahagian ulama umur 30-an dah meninggal, umur 40-an dah meninggal, tetapi karya mereka menyinari alam dan seisinya. Kadang-kadang harta mereka tak banyak, tetapi jasa mereka menyinari, memenuhi bumi dan seisinya. Mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi jasa mereka dikenang sampai hari ini. Kelebihan orang yang imannya kental, kelebihan orang yang memperjuangkan Islam, kadang-kadang mereka tidak memiliki apa-apa kerana keberkatan mereka. Kata-kata dia juga mungkin tak sehebat, tidak seindah, tidak selunak kata-kata penceramah yang hebat, tetapi apabila sampai ke dalam pendengaran seseorang, diresapi sehingga ke dalam hatinya dan menyebabkan perubahan berlaku dalam diri seseorang. Kenapa? Keberkatan dalam hidup mereka. Sebaliknya, terdapat sekelompok manusia yang telah dikurniakan oleh Allah dengan pelbagai jenis nikmat berupa harta, anak yang ramai, nikmat yang lainnya, tapi semua itu menyebabkan diri mereka merasa penuh dengan penderitaan, kecemasan dan kegelisahan. Ini adalah kerana mereka telah menyimpang dari fitrah yang suci dan tuntutan hidup yang benar. Lihatlah betapa ramai sarjana dan doktor yang tidak dapat memberikan pendapat, pemikiran dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Namun sebaliknya, terdapat manusia dengan ilmu dan kemampuan yang sangat terbatas justru mampu membina sungai yang sentiasa mengalirkan manfaat, kebaikan, kemakmuran bagi sesama manusia. Bagi sesama manusia. Sekiranya anda inginkan kebahagiaan, maka terimalah dengan hati bentuk tubuh yang telah Allah kurniakan kepada anda. Kalau nak rasa nak bahagia, kalau Allah buat kita begitu, redalah dengan begitu. Sebab itulah anugerah Allah kepada kita. Ada orang yang sanggup dah jadi perempuan nak jadi lelaki,
Ada yang dah jadi lelaki, nak jadi perempuan, pergi buat operation dan sebagainya. Kan hidupnya tak bahagia, sengsara sejak daripada awal sampai akhirnya. Percayalah, tidak redha dengan ketentuan Allah. Redhalah dengan keluarga yang anda miliki. Redhalah dengan apa yang ada. Redhalah dengan suara yang anda miliki, kemampuan daya ingatan dan kefahaman anda, dan seberapa pun penghasilan yang anda terima. Bahkan orang yang memelihara sifat zuhud akan bersifat lebih daripada itu. Mereka akan berkata kepada anda, seyogianya anda berlapang dada terhadap apa yang anda miliki, meskipun ianya sedikit, dan janganlah anda merasai kekurangan. Dan sebenarnya banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang mereka ni tak ada apa-apa dalam hidup, tetapi kehebatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Atha bin Rabah. Atha bin Rabah, seorang ulama terkenal di Mekah. Ulama yang hebat, ulama yang menyinari hati-hati manusia dengan ilmunya, bukan dengan hartanya. Siapa dia? Seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya. Beliau adalah seorang bekas hamba yang berkulit hitam. Seorang hamba berkulit hitam, berhidung pesek, hidung kemek macam kita lah, hidung kemek. Nah, lumpuh tangannya dan rambut kerinting. Siapa dia? Atha bin Rabah. Dia lumpuh, rambut kerinting, hamba, bekas hamba, tapi keilmuannya memberi manfaat kepada seluruh manusia. Kenapa? Kerana dia tak fikir masalah hidup dia, aku cacat, aku hamba, aku begini dan begitu. Tapi dia fikir redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ahnaf bin Qais, seorang tokoh bangsa Arab yang terkenal, paling sabar dan penyantun. Al-Ahnaf bin Qais, seorang tokoh bangsa Arab yang terkenal dengan penyabar dan sikapnya yang penyantun. Dia baik, terkenal dengan kebaikannya. Tapi siapa dia? Beliau seorang yang sangat kurus tubuhnya, bongkok belakangnya, kakinya pincang dan lemah tubuhnya. Orang yang lemah, tetapi kebaikannya tersebar sehingga terkenal dengan kebaikannya. Al-A'mash, seorang tokoh pembaharu dunia, mempunyai mata yang rabun, seorang bekas hamba sahaya yang fakir, baju yang dipakainya compang-camping dan rumahnya buruk. Tapi siapa dia? Al-A'mash, perawi hadis yang masyhur, seorang tokoh ilmuwan yang hebat. Mereka tahu kehebatan mereka berada pada sudut mana. Kenapa? Kerana mereka tidak menilai kekurangan mereka sebagai kekurangan, tetapi mereka redha dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah katakan sebelum daripada ini bagaimana sifat manusia yang redha dengan takdir Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang buta di akhir hidupnya, tetapi dianugerahkan Allah dengan doa yang mustajab. Dia pergi ke Mekah di akhir umurnya, lalu manusia berbondong-bondong datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mintakan kepada Sa'ad supaya berdoa dikabulkan hajat-hajat mereka. Sa'ad berdoa kepada mereka, sehingga datanglah Abdullah ibnu Abi Sa'ib datang kepadanya, bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai pakcik doakan manusia dengan hajat-hajat mereka. Kenapa pakcik tidak doakan kepada Allah supaya Allah kembalikan penglihatan pakcik, Allah sembuhkan mata pakcik? Kenapa tidak begitu? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunai, qada'ullahi alayya ahsanu min basari. Wahai anakku, ketentuan Allah ke atas diri pakcik lebih pakcik redha
lebih baik daripada penglihatan pakcik. Kalau Allah dah tentukan begitu, itulah kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada kekurangan dalam soal fizikal, harta, kebolehan dan sebagainya, jangan anggap Allah menzalimi kita. Tidak. Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam pembahagiannya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau Allah bagi semua, dan Allah boleh bagi, kalau Allah bagi semua, labaghaw fil ard, kalau Allah bagi semua rezeki itu banyak pada manusia, mereka akan menjadi orang yang melampau di muka bumi. Ada orang yang tak boleh jadi kaya, tak sesuai jadi kaya. Macam anak kita bagi duit poket sekolah. Ada anak kita boleh bagi RM20 untuk masa seminggu. Ambillah RM20, minggu depan pula minta dengan mak. Dan anak ni dia tahu guna duit dia sampai hujung minggu. Ada anak hari ni bagi RM20, besok dia kata yang semalam mak bagi dah habis dah. Pasal apa? Dia tak sesuai pegang duit banyak. Betul tak? Kita tahu dah anak kita macam mana. Kita tahu anak ni dia pandai jaga, kita bagi. Yang ni mak tak boleh bagi kat kamu banyak, mak kena bagi sikit-sikit. Pasal kalau bagi banyak-banyak nanti kamu guna buat benda lain. Kalau mak tahu tentang anak, Allah kata Allah tahu pasal hamba dia. Ada yang Allah nak bagi kaya, Allah bagi. Ada yang Allah kata kamu ni sesuai miskin, Allah jadikan miskin. Tapi jangan kita kata Allah tidak mengasihi kita. Sebab innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sebab Allah dengan hambanya, Allah maha mengetahui dan Allah maha melihat. Redhalah dengan ketentuan Allah, dan sesungguhnya kebaikan, rahmat, kemuliaan dan maghfir dan kelebihan yang Allah bagi kepada manusia terlalu luas. Mungkin kita hanya lihat pada sudut harta, tetapi di sana banyak lagi peluang untuk membuat kebajikan. Tengok tokoh-tokoh yang kita baca, Atha bin Rabah, Al-Ahnaf bin Qais, Al-A'mash, semua ni dalam hidup mereka tidak mempunyai apa-apa, tetapi jasa mereka, ilmu mereka memenuhi dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana mereka tahu pintu kebaikan bukan hanya soal harta, benda, tetapi ialah apa yang mereka laburkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bahkan kebanyakan nabi, para rasul Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim pernah menjadi pengembala kambing. Walaupun mereka termasuk manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia, tapi pekerjaan mereka tidak jauh bezanya dari manusia yang lain pada umumnya. Seperti Nabi Daud alaihi salam adalah tukang besi, Nabi Zakaria alaihi salam tukang kayu, Nabi Idris alaihi salam tukang jahit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga jaga kambing, pergi berniaga barangan Khadijah radhiyallahu anha. Hingga para nabi berkongsi kerja yang sama dengan manusia. Jadi kalau kita katakan kita ni manusia yang tidak memiliki apa-apa, maka kita telah menzalimi diri kita dengan memutuskan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga ayah-ayah dirahmati Allah, walaupun jasa kita tak nampak sampai di dunia pada hari ini, biarlah dia lahir daripada zuriat keturunan kita. Biarlah lahir dari zuriat keturunan kita. Kita didik, kita jaga, kita bela, tanamkan kecintaan terhadap anak kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kesungguhan kepada mereka dalam berkhidmat kepada Islam dan agama Allah. Tanamkan minat mereka untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang hasil didikan kita ini yang akan menyinari alam dengan ilmunya, dan pada ketika itu kita menjadi orang yang dipayungi dengan payungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Seorang yang anak yang hafal Quran, man yaqra'ul Quran
dan dia mahir dengan Quran, ingat Quran, beramal dengannya. Disebut dalam hadis riwayat Abu Daud kalau tak silap, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu asyaddu min dawi syamsi. Dipakaikan kepada kedua ibu bapanya mahkota pada hari akhirat yang cahayanya lebih terang daripada sinaran matahari. Bila hasil didikan kita menyinari alam dengan ilmunya. Anak kita tahu baca Quran, anak kita kenal sunnah Rasul, anak kita tahu untuk memperjuangkan agama Allah, tahu untuk salat, tahu untuk puasa, tahu untuk bersedekah. Semua itu adalah hasil didikan kita. Dan tunggulah sesungguhnya keberkatan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup akan hadir dalam ibu yang tahu mendidik anak-anaknya. Sebab tu kita tengok pun setiap orang yang mendoakan anak yang baik, dia kata Allah, sejuknya perut mak dia, sejuk. Bukankah itu doa seorang kepada ibunya? Kenapa? Kerana dia tahu mendidik anaknya. Nah, itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jangan dikhawatirkan soal kekurangan dalam hidup, tetapi carilah kebahagiaan pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya peringatkan diri saya dan juga hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari-hari manusia ramai hari ini melihat sebutan Rasulullah dalam TV sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berselawat dalam TV. Soal bagaimana mereka berselawat itu tinggalkan kepada mereka. Soalnya kita, orang yang mendengar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana hari ini melalui jalan dalam kenderaan mereka berjalan di kiri kanan jalan, mereka melihat tulisan yang memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kedekutkan dan jangan beratkan mulut kita untuk tidak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini buka TV, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka TV, ada yang kata Kuala Lumpur berselawat, ada yang kata Terengganu berselawat. Kadang kaedah-kaedah yang masing-masing, yang mana sebahagiannya bukan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai orang yang mendengar, walaupun kadang-kadang kita kata aku tak nak selawat macam dia, kita selawatlah sebagaimana yang kita nak selawat sallallahu alaihi wasallam. Jalan tengok nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita diperingatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita jangan berat untuk sebut. Dan sesungguhnya orang yang paling banyak menyebut selawat, tidak ada orang yang lain lebih daripada orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir dalam majlis ilmu macam hari ni, kalau kita nak kira sallallahu alaihi wasallam yang kita dah selawat, nescaya kita takkan dapat atau letih tangan kita nak tanda. Sebab sesungguhnya majlis ilmu lah tempat yang paling banyak orang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ilmu yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang paling banyak sekali. Sehingga ulama hadis menyatakan dalam syarah hadis, apabila orang berselawat, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Kata ulama hadis, kelebihan hadis ini tidak ada yang dapat menandingi ulama hadis, kerana mereka senantiasa berada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali mereka menyebut hadis Nabi dan menyebut cerita Nabi, menyebut kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat, dan janganlah putus hanya pada bulan Rabiul Awal, teruskan pada masa-masa yang lain. Kerana sesungguhnya kita cinta pada Rasul dan kita suka untuk menghidupkan sunnah baginda. Kita suka untuk mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan Nabi junjungan yang mulia, kekasih yang tercinta,
yang dirindui oleh semua manusia yang bergelar bahawa mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya mengharapkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya di hari akhirat kelak, kalaupun tidak ada kelebihan untuk bertemu dengan baginda di alam dunia, setidak-tidaknya kita berharap untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Dan amat rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari akhirat pun mereka dihalau daripada perigi Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan kau nak tanya?